Okey, baik. Berapa orang dah ada? Waalaikumsalam. Sampai Ustaz 5. Siapa saya 5 Ya. Puan Asmah ada? Puan Asmah ada? Belum masuk Puan Zanaria dengan suami dia, Muhammad Syaril tu. Okey, baik. Puan Aurazila je lah belum masuk kan? Ya. Okey, tak apa. Okey, baik. Kita akan sambung hari ini surah Al-An'am. Muka surat 143 ayat 122. Surat 143 ayat 122. Okey. Kita minta semua sahabat-sahabat mute kan? Boleh tak? Kita minta semua sahabat-sahabat mute kan. Okey, baik. Saya baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik, muka surat 143 ayat 122. Ayatnya awaman kana maitan fa ahyayna wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fis zulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Adakah? Okey, adakah wa dan man orang yang kana adalah dia maitan mati fa ahyaynahu lalu kami hidupkannya wa dan ja'alna kami jadikan lahu baginya nuran cahaya yamshi yang dia dapat berjalan. Terjemah yamshi yang dia dapat berjalan. Bihi dengannya. Maksudnya dengan cahaya tadilah. Fi di kalangan. Terjemah fi di kalangan. Dalam pun boleh. Kita terjemah fi kat sini di kalangan. Annas manusia. Kaman tu terjemah dia seperti orang yang. Terjemah kaman seperti orang yang. Okey, ka seperti man orang yang. Masaluhu perumpamaannya. Fi dalam az-zulumat kegelapan. Laisa tidaklah dia. Bi dengan kharijin dapat keluar. Terjemah kharijin dapat keluar. Kharaja tu keluar. Kharijin dapat keluar. Minha daripadanya. Kadzalika seperti itulah. Okey, kadzalika seperti itulah. Zuyyina dihiasi. Zuyyina terjemah dia dihiasi. Li bagi.
ataupun kepada. Terjemah li bagi ataupun kepada. Al-kafirin, orang-orang kafir. Al-kafirin, orang-orang kafir. Ma, apa yang. Kanu, mereka selalu. Kanu, mereka selalu. Ya'malun, lakukan. Ya'malun, lakukan. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Puan Anna, tolong terjemahkan ayat kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah orang yang adalah dia mati, lalu kami menghidupkannya dan kami jadikan baginya cahaya yang dia dapat berjalan. Dengannya di kalangan, is it? Di kalangan Ya, betul. manusia seperti orang yang perumpamaannya dalam kegelapan. Tidaklah dia dengan dapat keluar daripada seperti itulah dihiasi daripadanya seperti itulah dihiasi bagi orang-orang kafir apa yang mereka selalu lakukan. Okay, baik. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan menceritakan tentang keislaman Hamzah radhiyallahu anhu dan juga nak bandingkan dia yang masuk Islam tu, nak bandingkan beliau Hamzah radhiyallahu anhu tu dengan Abu Jahal. Dia ceritanya macam ni. Asalnya dua-dua kafir. Hamzah radhiyallahu anhu kafir, Abu Jahal pun kafir. Lalu pada tahun ke-6 kenabian, maksudnya selepas 6 tahun. 5 tahun lebih lah. Selepas 5 tahun lebih, Nabi SAW dilantik jadi Rasul, Hamzah masuk Islam. Jadi Allah Ta'ala kata, sama tak seorang tu dengan seorang lagi? Seorang tu asalnya dia mati. Maksud dia mati tu dia kafir. Mati kat sini bukan mati masuk kubur. Kalau mati masuk kubur bangkit balik, kita panggil hantu lah. Mati masuk kubur tu, betul bangkit balik, tu kita panggil hantu lah. Jadi maksud mati di sini adalah mati hati. Siapa mati hati? Orang kafir. Orang yang dulu, seorang ni, dia dulu hati dia mati, dia kafir. Lalu kami hidupkan hatinya dengan memberi kepadanya iman dan Islam. Itu maksudnya. Kami menghidupkannya maksudnya, kami memberikan kepadanya iman dan Islam. Dan kami menjadikan baginya cahaya. Cahaya di sini adalah Al-Quran. Cahaya di sini maksudnya Al-Quran. Kami jadikan baginya cahaya Al-Quran tu, yang mana dengan Al-Quran kami bagi pada dia tu, dia dapat berjalan dengan panduan cahaya Quran tersebut. Adakah orang macam ni? Yang dulu kafir, kami bagi hidayah Islam, bagi Quran. Sama macam orang yang sentiasa berada dalam kegelapan yang tak keluar-keluar. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal dia kafir sejak lahir, sejak Nabi jadi Nabi, sampailah dia mati, sampailah Abu Jahal mati, memang tak keluar langsung pada kegelapan. Maksudnya, sama tak orang yang Allah Ta'ala bagi hidayah dengan orang yang Allah Ta'ala biar dia dalam kegelapan sampai bila-bila? Sama tak? Di soalan ni, Allah Ta'ala tanya dan Allah Ta'ala tak jawab. Sebab jawapannya semua kita dah tahu. Okey, jawapannya semua kita dah tahu. Jadi cerita dia macam mana? Pada tahun ke-6 kenabian, masa tu Hamzah radhiyallahu anhu tak Islam lagi lah, kafir. Satu hari masa Nabi SAW ada di Bukit Safa. Lalu Abu Jahal telah bertemu Nabi SAW. Dia marah Nabi, maki Nabi, hina-hina Nabi. Nabi diam tak jawab. Nabi SAW diam tak jawab. Lalu dia ambil batu, dipukul kepala Nabi SAW dengan batu sehingga berdarah kepala Nabi SAW. Peristiwa tu dekat Safa. Kita biasa pergi Safa Marwah kan, kat Safa. Kemudian kat Safa tu ada rumah seorang bekas hamba Abdullah bin Jada'an. Dia tengok peristiwa tu, Nabi kena pukul tu. Dia tengok. Lepas dia tengok, tidak berapa lama lepas tu baliklah Hamzah radhiyallahu anhu baru balik berburu. Kemudian hamba Abdullah bin Jada'an ni tadi dia cerita pada Hamzah radhiyallahu anhu apa yang Abu Jahal buat pada Muhammad. Masa tu Hamzah kafir lagi. Dia cerita detail
Maka Hamzah masa tu marah sangat. Okey, marah sangat, naik angin sangat. Dia telah pergi dengan laju, berlari daripada Bukit Safa ke Masjidil Haram. Masa tu Abu Jahal tengah duduk-duduk dengan geng-geng dekat Masjidil Haram. Maka Hamzah radhiyallahu anhu pergi, terus maki Abu Jahal, marah Abu Jahal. Dia kata, wahai manusia yang durjana, kenapa kamu sanggup pukul anak saudara aku? Kenapa kamu sanggup menghina anak saudara aku? Kamu tak tahu ke yang aku ni berada di atas agama dia? Kamu tak tahu ke aku ni yang berada di atas agama dia? Lalu puak-puak Bani Hashim, geng-geng Hamzah radhiyallahu anhu, dengan puak-puak Bani Makhzum, geng-geng keluarga Abu Jahal, hampir nak gaduh masa tu. Maka Abu Jahal kata, duduk, biar. Kita biar dia lepas marah dia ni. Sebab aku telah membuat sesuatu pada anak saudara dia. Dia pun marah, teruskan marah Abu Jahal tak jawab. Orang Mekeng, beranilah marah orang Mekeng. Cumanya, ulama sirah kata, asalnya, dia ni bukan niat nak masuk Islam pun. Dia buat macam tu, dia cakap macam kata-kata dia tadi, aku ni berada atas agama dia. Sedangkan masa tu dia tak mengucap pun lagi. Dia cakap pada Abu Jahal, kamu tak tahu aku ni berada atas agama anak saudara aku? Masa tu dia tak mengucap pun lagi. Cuma semangat asabiyah, kekeluargaan tu kuat. Asalnya dia nak mempertahankan keluarga dia. Asalnya dia nak jaga semangat persaudaraan dia. Itu je. Tapi Allah jadikan perkara tersebut sebab, musabab, untuk dia dapat hidayah masuk Islam, jadi orang Islam yang baik. Bila dia masuk Islam, Umar masuk Islam, masa tu ramai dah orang Mekah mula berani menonjolkan keislaman. Walaupun tak semua, tapi sebab ada dua orang hebat kat Mekah masuk Islam, lepas dia Umar, masa tu dah ada orang berani tawaf, berani solat secara terang-terangan, sebab dua orang hebat ni dah masuk Islam. Jadi Allah Ta'ala sebenarnya ayat ni turun sebab itulah. Walau bagaimanapun umum. Allah Ta'ala tanya, sama tak orang aku pilih masuk Islam dengan orang yang aku biar je dalam kesesatan? Itu soalan. Itu mudah nak faham ayat ni. Allah Ta'ala tanya, sama tak orang yang aku pilih dia masuk Islam, lalu dia dapat petunjuk hidayah, berjalan dengan cahaya kat mana-mana, dengan orang yang aku biar je dalam kegelapan? Jadi setengah soalan tak perlu dijawab, kerana jawapan dia semua dah tahu. Okey? Kita tanya anak kita, tahu tak perbezaan warna merah dengan warna biru? Kita cakap pada anak kita, sama ke orang yang baik dengan orang yang jahat? Sama ke kesudahan orang baik dengan orang jahat? Okey? Jadi kita tak payah jawab pun soalan tu. Kita tanya, kita tak perlu jawab, dan anak kita pun tahu. Sebab memang dah diketahui umum bahawasanya baik dengan jahat memang takkan sama. Buruk dengan baik memang takkan sama. Jadi tak payah jawab, tak apa, sebab jawapan dia dah maklum. Dia panggil maklumun zihni, maksudnya semua akan dah faham. Tak ada orang bila dia baca ayat ni, dia pun tanya balik, apa beza dia? Apa beza dia? Sorry ada gangguan, ada orang call tiba-tiba. Okey, baik. Jadi, tak ada orang yang dia tak faham soalan ni. Sama ke? Tak tahulah sama tak sama. Tak. Allah Ta'ala tanya, sama tak orang yang aku bagi hidayah dengan orang aku biarkan dalam kegelapan? Baik. Allah Ta'ala menyamakan orang yang dalam kegelapan, dalam kekufuran sama macam mati. Tengok muka surat 132. Boleh tak buka muka surat 132 surah Al-An'am? Kita dah lalu muka surat tu. Tolong baca Tuan Sofi, boleh tolong baca 132 ayat 36, ayat atas sekali. Tuan Sofi boleh? Boleh tak? Boleh. 132 ayat atas sekali. 132 Bismillahirrahmanirrahim, ayat 69 Ustaz. Ya, betul. Ayat 36. 132. Muka surat 132. Ayat 36. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah, dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah
kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Okey, baik. Allah sebut orang mati dalam ayat ni. Bukan masuk mati masuk kubur tu. Bukan. Allah kata yang dengar seruan Nabi tu, itu je orang yang dengar seruan Nabi. Orang yang boleh mendengar saja boleh menyahut seruan Nabi. Hanya saja orang yang menyahut seruan Nabi adalah orang-orang yang mendengar. Lawan dia orang pekak lah kan. Maksudnya orang yang mendengar, lawan dia orang pekak lah. Bila Allah tak kata pekak. Allah Ta'ala bagi teruk dalam lagi. Allah Ta'ala kata orang yang mati memang tak akan dengar seruan Nabi, tak akan terima seruan Nabi. Lalu orang yang mati itu nanti Allah Ta'ala akan bangkitkan dia ke akhirat, dia akan dikumpulkan kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menyamakan orang-orang yang kafir ni, Allah Ta'ala menyamakan orang-orang kafir dengan orang yang mati. Kerana orang hidup, kalau kita cakap dengan dia, dia dengar, dia faham, dia amalkan. Orang yang mati ni, kita cakap dengan dia, 10 tahun cakap dengan dia, 10 hari, 10 jam cakap dengan dia, dia tetap tak sama je. Maka Allah Ta'ala menyamakan orang yang beriman sebagai orang hidup dan orang yang tidak beriman sebagai orang mati. Sebab tu ayat kita hari ni, Allah Ta'ala kata, sama tak orang yang mati, maksudnya dulu dia kafir. Sama tak orang yang mati, maksudnya dulu dia kafir. Lalu kami hidupkannya, kami bagi iman hidayah padanya. Itu satu. Kemudian, Allah Ta'ala sebut perkataan kat sini, nuran tu satu. Nuran tu Allah Ta'ala guna lafaz singular. Okey, nuran satu cahaya. Kalau banyak cahaya, anwar. Kalau banyak cahaya, anwar. Manakala perkataan zulumat, zulumat tu kegelapan-kegelapan plural. Kerana Allah nak kata cahaya kebenaran hanya satu saja, itu cahaya Islam. Manakala zulumat, kegelapan-kegelapan tu banyak. Kenapa? Orang Yahudi kegelapan, orang Nasrani kegelapan, musyrikin, Majusi, Buddha, Hindu, semua mereka dalam kegelapan-kegelapan. Jadi, kenapa Allah Ta'ala menggunakan lafaz plural kepada zulumat? Kerana selain agama yang benar tu, ada banyak ajaran-ajaran yang salah. Ayat macam ni, ayat kita hari ni, hampir sama dengan ayat muka surat 43 surah Al-Baqarah. Tolong baca, Cik Hana Hanif. Tolong baca, Cik Hana Hanif. Tolong baca. Muka surat 43 ayat 257. Ya, 43. Ayat Ustaz. Atas sekali, 257. Auzubillah minasyaitanirrajim. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Okey, nampak? Allah Ta'ala punya tugas, dia keluarkan orang beriman daripada kegelapan kepada cahaya. Maksudnya orang tu asalnya kafir, musyrik, Yahudi, Nasrani, Allah bawa daripada jalan Islam. Itu dia cahaya. Manakala kafir, kerja-kerja syaitan, dia bawa orang yang dah ada hidayah petunjuk kepada kegelapan pula. Jadi orang yang kafir bagi Allah mereka dalam kegelapan. Orang beriman bagi Allah mereka dalam cahaya. Jadi Allah Ta'ala sebut dua perkara dalam ayat ni. Pertama, Allah Ta'ala hidupkannya. Hidupkannya maksudnya Allah bagi cahaya iman dan Islam. Kemudian, lepas masuk Islam, Allah Ta'ala tak biar macam tu saja. Allah Ta'ala, hari ni ada orang Islam. Hari ni ramai orang Islam. Dia masuk Islam. Ada mu'alaf-mu'alaf termasuk orang Islam dah lama pun. Nama Islam. Tukar IC jadi Islam. Tapi kehidupan dengan orang bukan Islam tak ada beza. Minum agak suka hati, zina suka hati, ambil riba. Tak rasa apa pun. Maksudnya orang tu, dia hanya taufik masuk Islam. Itu saja. Tapi untuk amalkan Islam, dia tidak ada kekuatan lagi. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut dua. Pertama, kami hidupkannya dengan iman dan Islam. Kedua, kami tak biar. Kami bagi dia cahaya Al-Quran. Yang mana dengan Al-Quran itulah dia berjalan di tengah-tengah manusia. Maksudnya, dia hidup, makan, minum, tidur macam biasa. Tapi dia berpandukan Al-Quran. Makan, ikut Al-Quran. Minum, ikut Al-Quran. Apa boleh makan, apa tak boleh makan. Apa boleh minum, apa tak boleh minum. Dia guna mata ikut Al-Quran. Apa boleh tengok, apa tak boleh tengok. Ini maksudnya cahaya. Ini kita, Al-Quran merupakan Al-Quran yang depan kita ni, dia bagaikan lampu suluh. Bagaikan lampu suluh. Kita, walaupun kita dah biasa sesuatu jalan. Satu jalan kita dah biasa. Dah 16 tahun ulang-alik daripada rumah ke sekolah. Tahu sangat jalan tu. Tapi malam tu gelap. Cahaya bulan tak ada. Cahaya lampu tak ada. Lampu jalan
jalan tak ada. Kita tak mampu nak melalui jalan tersebut. Walaupun kita biasa jalan tu. Sebab cahaya tak ada langsung. Tapi bila kita ada lampu sembilan, lalu jalan tu dengan selamat, tanpa terpijak duri, tanpa terpijak kaca dan apa-apa saja benda berbahaya. Sebab kita ada cahaya kat tangan kita. Bila hidup kita ni, kita orang Islam, Alhamdulillah, lahirlah Islam, ayah Islam. Tapi kalau kita tak jadikan Al-Quran panduan hidup kita, nak buat sesuatu kena tengok Al-Quran kata boleh ke, Al-Quran kata boleh ke, halal ke, tak haram. Kalau kita ambil Quran sebagai panduan hidup, jadi kita bagaikan orang yang berjalan malam ada lampu sulur. Cahaya. Kalau kita namanya Islam ataupun ustaz ke, mufti ke, apa saja, tapi tidak jadikan Al-Quran panduan hidup, maka kita bagaikan orang berjalan malam, tidak ada lampu, pelita, lilin, kita akan pijak macam-macam. Pijak duri, pijak kaca, mungkin kita pijak rajai binatang. Sebab kita tak jadikan Al-Quran panduan hidup kita. Macam juga, walaupun nama Islam, pijak buat dosa tu, pijak buat dosa ni, tak rasa bersalah pula tu. Orang kafir masuk tempat maksiat, dia orang kafir beratur kedai nombor ekor, dia pun beratur kedai nombor ekor. Kerana dia tak dapat cahaya. Sebab tu kita baca Quran, mudah-mudahan Quran pimpin hidup kita. Yang kedua, Nabi ajar doa. Doa ni kita pernah share dalam grup kita dulu lama dah. Biasa kita dengar doa ni, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi lisani nura. Allah jadikanlah dalam hatiku cahaya, penglihatan cahaya, pendengaran cahaya, terangilah hidup aku semua dengan cahaya. Sebab orang yang tahu keadaan sekeliling dia tapi tidak ada cahaya, dia tak mampu bergerak dengan selamat. Orang Islam tahu sembahyang tu wajib, kalau tak buat berdosa, tak sembahyang juga. Orang Islam tahu zina tu dosa, tak boleh buat, kalau buat Allah Ta'ala muka, zina juga. Kerana cahaya yang ada dalam diri tak cukup untuk bantu dia meninggalkan dosa dan maksiat. Okey, baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut penghujung ayat ni, seperti itulah dihiasi bagi orang kafir apa yang mereka lakukan. Apa maksud ayat ni? Syaitan telah menghiaskan mereka, syaitan telah membuat mereka merasakan perbuatan mereka tu indah. Mereka rasa mereka betul. Mereka rasa mereka lawan Nabi itu, mereka buat perkara yang mulia. Mereka rasa mereka menentang Nabi itu, mereka berada di atas jalan yang benar. Jadi oleh kerana syaitan buat benda tu nampak elok, nampak indah, nampak comel, maka mereka tak teringin pun nak keluar pada kesesatan mereka tersebut. Ini ada orang yang pure Kristian, pure Yahudi. Dia sungguh-sungguh pergi gereja, sungguh-sungguh pergi sinagog, ibadat kat situ, puasa sungguh-sungguh. Okey, tak makan tu, tak makan ni. Sebab bagi mereka, mereka sedang buat perkara yang sangat indah, sangat disukai oleh Allah. Jadi mereka tak akan keluar pada kesesatan tersebut. Sebab mereka rasa mereka berada dalam cahaya. Mereka rasa mereka berada dalam cahaya. Syaitan buat mereka rasa seolah-olah mereka berada dalam cahaya. Hakikatnya mereka berada dalam kegelapan. Sebab memang tugas syaitan membuat manusia nampak indah, nampak elok, nampak cantik perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Dalam ni Nabi sebut, syurga tu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tak disukai. Manakala neraka tu dikelilingi oleh perkara-perkara yang indah. Seronok. Buat maksiat seronok, ikut hawa nafsu seronok. Kita tengok buku surat 132. Tolong terjemahkan dia Puan Asmah, boleh Puan Asmah? Surat 132 ayat 43. Sama juga, syaitan menghiasi. Puan Asmah ada? Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka, bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka
Okey, baik. Terima kasih Puan Asmah. Bunyinya pecah-pecah tapi dengar jugalah sikit-sikit, alhamdulillah. Allah Taala kata, orang yang Allah Taala buat hati dia keras ni, ketika datang Allah Taala bagi susah, bagi musibah, bagi susah tak cukup duit, dia tetap tak rendah diri pada Allah. Tapi dia tetap nak tunjuk keras hati dia pada Allah. Maka kenapa macam tu? Allah Taala kata syaitan buat mereka dapat nampak indah perbuatan mereka. Apa yang mereka lakukan tu syaitan buat mereka rasa seronok. Syaitan buat mereka rasa gembira. Jadi mereka takkan tinggalkan perbuatan mereka tersebut. Puan Asmah cakap apa? Tak jalan lah Puan Asmah. Puan Asmah cakap apa? Okey, baik. Jelas eh? Okey, baik. Ayat seterusnya, ayat 123. Ayat 123. Dan kadzalika seperti itulah. Tadi saya dah mute dah. Kadzalika seperti itulah. Ja'alna kami jadikan. Fi pada kulli setiap qaryatin negeri. Qaryah ni terjemah kampung boleh, negeri boleh, dua-dua boleh. Cuma kita bahasa Melayu kita panggil qaryah tu kampung. Kita tulis kat majlis surau ahli qaryah. K-A-R-I-A-H bahasa Melayu ahli qaryah. Sebenarnya ahli qaryah tu kampung. Okey. Dah jadi bahasa Melayu suka hati lah nak buat nama apa pun sama je. Jadi qaryatin negeri ataupun kampung, akabira pembesar-pembesar. Akabira pembesar-pembesar. Perkataan akabira berasal pada perkataan kabir. Kubara. Jadi akabira pembesar-pembesar, mujrimiha orang-orang yang melakukan dosa di dalamnya. Terjemah mujrimiha orang-orang yang jahat. Kita terjemah je lah. Orang-orang yang jahat di dalamnya. Mujrimiha orang-orang yang jahat di dalamnya. People who do evil. Betul terjemah. People who do evil. Mujrimiha orang-orang yang jahat di dalamnya. Maksudnya dalam kampung tadi. Li agar yamkuru mereka dapat merancang kejahatan. Yamkuru mereka dapat merancang kejahatan. So that they plot. Mereka dapat plot merancang kejahatan. Fiha di dalamnya. Wa dan ma tidaklah yamkuruna mereka merancang kejahatan illa kecuali bi terhadap. Kita terjemah bi kat sini terhadap lah, biasa walaupun kita biasa terjemah bi dengan kan, kat sini terjemah bi terhadap anfusihim diri-diri mereka, wa dan ma tidaklah yash'urun mereka sedari. Terjemahkan dia Puan Razilah ada. Puan Razilah ada tak? Puan Razilah tiada. Okey, Puan Zanaria tolong terjemahkan Puan Zanaria. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti itulah kami jadikan pada setiap negeri pembesar-pembesar orang-orang yang jahat di dalamnya supaya mereka melakukan kejahatan di dalamnya dan tidaklah mereka merancang kejahatan kecuali terhadap diri-diri mereka dan tidaklah mereka sedari. Okey, baik. Ayat ini Allah Taala nak pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana penentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembesar-pembesar kota Mekah. Orang-orang ada kedudukan. Kita ni kalau dalam kita berdakwah. Kalau rakyat biasa, orang miskin-miskin tepi jalan, orang tidak ada nama, tak ada kedudukan, tak ada pangkat dalam negara, dia tak suka, dia menyampah, dia benci, dia cakap macam-macam. Orang tak ambil cakna pun benda tu. Orang tak peduli pun.
Tapi kalau kita berdakwah, contohlah kita berdakwah kat negara kita ni, tiba-tiba Perdana Menteri, Menteri Agama, orang ada jawatan dalam Malaysia kata kita sesat. Ustaz tu sesat. Contohlah. Kita dakwah kebenaran. Ni saya bagi contoh. Saya tak kata menteri kita jahat. Tak. Saya bagi contoh. Ustaz tu datang berdakwah kebenaran. Kalau orang biasa cakap dia sesat, orang tepi jalan, orang kedai makan cakap dia sesat, siapa peduli? Orang tak peduli pun kata-kata orang biasa. Tapi masalahnya bila ustaz tu berdakwah, pemimpin negara tersebut, orang-orang besar negara tersebut cakap dia sesat, orang akan ambil peduli. Orang akan ambil peduli. Jadi Nabi SAW berdakwah. Kalau yang menentang Nabi itu orang-orang biasa yang tidak ada jawatan, pangkat, nama, kedudukan, ujian tak besar sangat. Ujian untuk Nabi tak besar sangat. Ujian Nabi ni besar sebab yang menentang Nabi itu orang ada kedudukan. Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah itu semua orang-orang ada kedudukan dalam Mekah. Jadi bila orang besar-besar ni menentang Nabi, orang besar-besar ni lawan Nabi, maka orang-orang yang kecil-kecil yang tidak ada nama, jawatan, kedudukan, rakyat biasa ni pun join sekali lah. Takkan aku nak join geng Nabi yang minoriti tu. Jadi kalau berlaku apa-apa, perang geng Nabi dengan geng pembesar-pembesar, kalah kita. Jadi kita nak kedudukan selamat, kita nak tempat kita selamat, kita sokonglah geng-geng pihak kerajaan, pihak pembesar-pembesar. Jadi mereka takkan mensia-siakan kita yang sokong dia. Takkanlah sokong geng Nabi yang sikit tu. Jadi dalam berdakwah ni, ujian dia lagi besar bila yang menentang tu pembesar-pembesar. Kalau yang menentang kita dakwah rakyat biasa, orang biasa, ujian juga, susah juga, mujahadah juga, sakit hati juga. Tapi ujian dia, susah payah dia, mujahadah dia tak sama macam orang yang besar-besar menentang kita. Kalau Pak Mat tepi jalan cakap saya sesat, siapa dengar cakap dia? Siapa nak ambil peduli kata-kata dia? Contoh. Tapi kalau menteri, salah seorang menteri kat Malaysia ni cakap, Ustaz Defar sesat. Contoh. Na'udzubillah contoh. Maka orang akan ambil tahu. Kenapa menteri tu cakap dia sesat? Kebetulan pula ramai orang taksub dengan dia, semua percaya. Kata saya sesat, dia pun semua orang terima saya sesat. Sebab penentang saya orang ada kedudukan. Rakyat biasa tulis kat Facebook dia ke, IG dia ke, mengenai kesesatan seorang ustaz. Contoh. Rakyat biasa, tak terkenal pun. Follower dia 5 orang aja. Contoh followers dia. Okey? Kat Facebook pun tak kenal. Orang tak kenal pun dia siapa. Dia tulis satu kenyataan. Siapa nak ambil peduli? Siapa nak cakna kenyataan dia? Biasa. Tapi kalau menteri, YB, apa lagi? Raja-raja, anak raja buat kenyataan kat Facebook, kat IG atau media sosial, orang akan ambil cakna. Orang akan ambil peduli. Sama juga dalam kes Nabi Muhammad ni. Yang menentang Nabi Muhammad. Kalau rakyat biasa, orang yang tidak ada kedudukan, berat juga ujian dia. Tapi lagi berat, lagi susah. Ujian untuk Nabi Muhammad kerana yang menentang Nabi Muhammad tu orang-orang berkedudukan. Orang-orang ada jawatan. Orang-orang ada nama kat Mekah. Tu yang ujian bagi Nabi besar tu. Jadi ayat ni Allah nak pujuk Nabi. Wahai Muhammad, bukan kau saja yang menghadapi penentang-penentang golongan-golongan besar ni. Bukan kau saja. Okey. Katakanlah, pembesar-pembesar beriman dengan Nabi. Katakanlah Nabi bawa Islam, pembesar-pembesar beriman dengan Nabi. Jadi bila pembesar-pembesar beriman dengan Nabi, rakyat biasa kecil-kecil ni berani nak lawan Nabi. Berani nak apa-apakan Nabi. Berani nak boleh matu kat Nabi. Berani nak ejek Nabi, nak cela Nabi. Nanti pembesar tangkap masuk penjara pada muka. Jadi oleh kerana pembesar pun hina Nabi, lawan Nabi, tentang Nabi, kutuk Nabi, rakyat biasa yang tidak ada nama kedudukan pun berani. Itu buat sekali. Sebab kita geng dengan pembesar, kita ikut pembesar. Takkanlah pembesar nak tangkap kita sebab kita kutuk Nabi. Kita dengan dia sama-sama benci Nabi tu. Jadi ujian bagi para Nabi besar sebab yang menentang para Nabi itu pembesar-pembesar. Di dalam ayat ini, surah kita ulang kaji balik. Surah ni surah Al-An'am diturunkan di Mekah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Allah nak pujuk Nabi Muhammad SAW. Allah nak kata Muhammad, bukan kau seorang je ada masalah ni. Nabi-Nabi sebelum kau pun penentang mereka orang yang besar-besar. Rakyat biasa, kalau tak suka Nabi, dia ada hak untuk halau Nabi. Rakyat biasa, bukan menteri, bukan raja, bukan pihak kerajaan, rakyat biasa nak halau kita. Aku tak suka kau keluar pada kampung aku. Kita tanya balik, kau siapa nak halau aku?
rumah aku, tanah aku. Kau siapa nak halau aku? Kau bukan MBSA. Kau bukan pejabat tanah. Kau bukan pihak kerajaan. Tapi kalau kerajaan nak halau seseorang dalam negara dia, negeri dia boleh? Boleh. Kerajaan ada kuasa. Ya kalau rakyat biasa halau Nabi, dia kata, hang siapa nak halau aku? Apa pangkat hang, jawatan hang nak halau aku? Aku tak nak keluar. Masalahnya para Nabi, penentang dia pembesar-pembesar, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah. Mereka ada kuasa, ada kelayakan, ada kemampuan untuk halau Nabi. Kalau kita refer surah-surah, okay, kita sekarang surah Al-An'am. Nanti kita akan masuk surah Al-A'raf. Saya harap semua buka surah Al-A'raf. Saya harap semua buka surah Al-A'raf ya. Surah Al-A'raf, saya nak cerita dalam surah Al-A'raf ni ada banyak kisah-kisah para Nabi. Dan semua penentang para Nabi, Allah Ta'ala guna lafaz Qalal mala'u. Qalal mala'u. Tengok muka surat 158. 158 dalam baca terjemah dia Tuan Haji Syahrin. 158. Ayat 59-60. Ayat 59-60. Tuan Haji Syahrin kena baca banyak ni Tuan Haji Syahrin. Ada Tuan Haji Syahrin? Tuan Haji Syahrin Ya. Okey. Okey. Boleh baca banyak sikit ke? 59 dengan 60. Okey, baca tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain dia. Sungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, itu kiamat. Ayat 60. Pemuka-pemuka kaum berkata, pemuka-pemuka kaumnya berkata, sungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Siapa yang jawab ni? Pemuka-pemuka kaum. The leaders of his people. Ketua-ketua, pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh yang jawab. Kami rasa kamu ni sesat ni. Yang cakap Nabi Nuh sesat tu, pihak-pihak kerajaan, orang ada jawatan, orang ada kedudukan. Satu. Al-Mala'u. Ingat lafaz Al-Mala'u. Okey, Tuan Haji Syahril. Pih yang sama juga. Muka surat yang sama juga. Ayat 65-66. Ini Nabi Hud pula. Okay. Tadi Nabi Nuh ni Nabi Hud pula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada kaum Ad kami utuskan Hud, saudara mereka, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Yang cakap pada Nabi Hud ni orang tak waras, pemuka-pemuka. Kalau yang ketua-ketua kaum. Kalau yang cakap Nabi Hud ni tak betul, gila, orang rakyat biasa. Orang tak ambil cakna kata-kata rakyat biasa. Orang tak ambil peduli pun kata-kata rakyat biasa. Orang akan ambil peduli bila yang kata tu pemuka-pemuka. Okey, Tuan Haji Syaril, muka surat sebelah. Muka surat 159. Kalau macam ayat bawah sekali. Tadi Nabi Nuh, lepas tu Nabi Hud, sekarang Nabi Saleh pula. Ayat 73. Lepas tu skip terus ayat 75. Okey, dan kami kaum Samud, kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapat siksaan yang pedih. Ayat 75, Ustaz. Ya, betul. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, iaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya. Tahukah kamu bahawa Saleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada orang yang disampaikannya. Okey. Nampak? Jadi yang jawab ni pemuka-pemuka. Okey, cukuplah tu. Kalau tengok muka surat seterusnya, kalau kita tengok muka surat 162 ayat 88 sama juga. Tuan Haji Syaril boleh tak teruskan? Ya. 162 ayat 88 atas sekali. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syu'ib berkata, wahai Syu'ib, pasti kamu usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami. Syu'ib berkata, apakah kamu akan mengusir kami kendati pun kami tidak suka? Kendati tu apa kendati tu? Kendati pun.
Kendati itu maksudnya sekalipun. Sekalipun. Kendati itu tak pastilah bahasa Melayu lama ke bahasa Indonesia ke. Okey, satu lagi Tuan Haji Syarif. Muka surat 163. 163 ayat 103. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Setelah mereka kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya, lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerosakan. Okey. Nampak? Okey, satu lagi ayat 109. Muka surat sebelah dia. 109. Okey, pemuka-pemuka kaum Firaun berkata, orang ini benar-benar penyihir yang pandai. Okey, kalau kita tengok ayat-ayat tadi, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Musa, siapa penentang mereka? Pemuka. Orang ada kedudukan dalam kerajaan. Orang ada pangkat tinggi dalam pemerintahan. Jadi Allah Ta'ala nak cakap pada Nabi Muhammad SAW dalam ayat kita sedang terjemah ini. Wahai Muhammad, bukan kau seorang je ada masalah ni. Bukan kau seorang je yang ada ujian macam ni. Nabi-Nabi sebelum kau pun, penentang-penentang mereka, orang ada kedudukan, orang ada jawatan, orang yang ada pangkat, orang yang kata-kata mereka didengari oleh rakyat biasa, orang yang kata-kata mereka ditaati oleh rakyat yang tidak ada apa-apa jawatan ni. Sebab tu ujian besar. Sebab tu kita kata apa dia? Kalaulah berkaitan agama ni, yang keluarkan kenyataan tu orang-orang ada jawatan, bahaya. Kalau orang-orang ada jawatan tu keluarkan kenyataan yang berlawanan dengan agama, sangat bahaya. Kenapa? Kerana kenyataan orang besar-besar ni ramai orang dengar, ramai orang ikut. Kalau orang besar-besar tu keluarkan kenyataan tak betul, tak benar, maka rakyat biasa yang tak tahu apa ni senang ikut. Sebab tu penting kita kena pilih orang-orang yang ada jawatan kat negara kita, orang yang menyampaikan kebenaran, orang yang takkan keluarkan kenyataan-kenyataan yang pelik-pelik yang boleh menyebabkan manusia sesat. Okey, baik. Walau bagaimanapun, Allah Ta'ala cakap dalam ayat ini pada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, bukan kau saja yang kami jadikan penentang kau tu orang besar-besar. Nabi-Nabi sebelum kau pun penentang mereka orang besar-besar juga. Cuma Muhammad, cuba tengok balik kisah-kisah Nabi sebelum kau. Ada tak penentang-penentang Nabi tu yang berjaya? Ada tak penentang-penentang Nabi tu yang hidup sampai bila-bila? Ada tak penentang-penentang Nabi tu yang mati dalam keadaan aman? Ada tak? Tak ada. Tengok kisah Nuh, kisah Hud, kisah Nabi Saleh. Semua pembesar-pembesar tadi yang dibacakan terjemah tadi oleh Tuan Haji Syarif, semua mereka Allah binasakan dengan azab-azab yang teruk kat dunia. Kat akhirat tak cerita. Kat akhirat lagi teruk kena. Kat dunia ni pun Allah Ta'ala dah binasakan mereka kerana mereka menentang Nabi walaupun mereka pembesar-pembesar. Jadi wahai Muhammad, yang menentang kau sekarang pembesar-pembesar. Yang menentang kau sekarang orang ada kedudukan jawatan. Sebagaimana kami hancurkan dulu orang-orang yang besar-besar yang lawan Nabi, kami tak boleh nak hancurkan mereka yang depan kau sekarang ni. Kami boleh hancurkan mereka, dan memang Allah Ta'ala jadikan begitu kenyataan. Ramai pembesar-pembesar Quraisy yang menentang Nabi, yang lawan Nabi ni, Allah Ta'ala matikan mereka di Perang Badar. Allah Ta'ala matikan antaranya Abu Jahal, mati kat peperangan Badar. Nampak? Jadi walaupun penentang kau orang besar-besar Muhammad, mereka buat perancangan konon-konon nak binasakan kau kerana mereka ada jawatan. Mereka fikir, kita berkuasa, kita ada jawatan, kita memegang tampuk pemerintahan, kita buat apa kita nak buat. Sebab tu mereka senang-senang mesyuarat. Mereka fikir, kita halau je lah Nabi, kita bunuh je lah Nabi, kita kurung je lah Nabi. Rakyat biasa boleh nak halau orang. Rakyat biasa, kita rakyat biasa nak halau orang, boleh. Siapa kita nak halau orang? Kita rakyat biasa boleh senang-senang nak kurung orang. Silat-silat kita kena tangkap pula dengan pemerintah, kena kurung. Kita rakyat biasa nak bunuh orang, senang-senang nak bunuh orang, tak boleh. Silat-silat kita kena hukum membunuh pula. Jadi orang kalau dia ada kuasa, nak orang tu jahat pula, dia senang-senang guna kuasa dia untuk halau orang, untuk bunuh orang, untuk penjarakan orang walaupun orang tu tak bersalah. Tengok muka surah Al-Anfal ya. Muka surat 180. Siapa lagi pointer yang belum terjemah? Saya rasa semua dah terjemah dah kan? Semua dah kena terjemah. Yeah. Okey, pointer pula. Okey, round kedua pointer tolong terjemahkan.
Surat 180 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir iaitu Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu iaitu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Orang-orang biasa boleh ke buat perancangan nak bunuh Nabi, nak halau Nabi, nak penjarakan Nabi? Boleh? Tak boleh. Orang biasa, kau siapa nak halau aku? Nak Nabi ni bukan orang biasa juga kat Mekah. Nabi ni keturunan mulia juga. Cucu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dulu ketua Mekah. Abdul Muttalib dulu ketua orang Mekah. Masa kes tentera Abraha nak serang Kaabah, dia yang orang tentera Abraha nak jumpa untuk ajak berunding. Maksudnya dia orang ada kedudukan. Tok Nabi orang ada kedudukan kat Mekah. Walaupun penentang Nabi orang besar-besar, Nabi pun orang besar juga. Cuma masa tu Nabi dah tak ada pangkat besar dah. Nabi ni cucu je pada pembesar. Bukannya pembesar sendiri. Masa tu orang lain lagi besar pada Nabi pangkat dia. Maka mereka senang-senang je mesyuarat. Nak bunuh ke, nak penjarakan ke, nak halau. Mujur lah. Bukan mujur lah. Takdir Allah. Pembela Nabi, pelindung Nabi masa tu Abu Talib. Pak saudara Nabi. Orang besar juga. Mujurlah masa tu pelindung Nabi masa tu Abbas, pak saudara Nabi. Walaupun kafir masa tu, Abbas masuk Islam lambat. Lepas Nabi hijrah ke Madinah, datang semula ke Mekah baru masuk Islam. Abbas. Hamzah. Mujurlah kita kata Nabi punya backup masa tu kuat juga. Walaupun tak sekuat orang lain tapi kuat juga. Jadi kita hari ni dalam berdakwah, kita punya penentang orang biasa-biasa ni. Kita punya penentang orang yang tidak ada jawatan, tak ada pangkat ni. Itu kita punya penentang. Nabi-Nabi terdahulu, penentang mereka orang ada kuasa. Orang yang sekali cakap je, pop, satu batalion tentera boleh bunuh Nabi itu. Orang keluarkan satu arahan je, 30 orang, 40 orang tentera boleh serang Nabi itu. Jadi ujian untuk para Nabi itu besar. Cuma Allah Ta'ala cakap kepada Nabi Muhammad, sebagaimana aku gagalkan penentang-penentang Nabi terdahulu, dengan mudah, dengan senang, begitu juga sekarang aku berkuasa untuk menggagalkan penentang kau Muhammad. Mereka buat perancangan jahat untuk engkau. Sebenarnya mereka secara hakikatnya tanpa mereka sedari, mereka buat perancangan jahat untuk diri mereka sendiri. Okey, baik, ayat seterusnya. Ayat 124. Ayat buku surat 124. Page kita sekarang ayat 124. Dan Iza apabila Ja'atuhum datang kepada mereka. Ja'atuhum datang kepada mereka, itu pada orang musyrikin lah. Ayatun sesuatu ayat. Ayatun sesuatu ayat. Kat sini ayatun ni ayat boleh, ayat Quran tu, ataupun ayatun boleh makna tanda. Boleh juga, dua boleh. Bila datang kepada mereka sesuatu ayat ataupun sesuatu tanda, qalu, mereka berkata. Qalu, mereka berkata. Siapa mereka ni? Pembesar Quraisy tadi lah. Mereka berkata, lan nu'mina, sekali-kali tidak kami akan beriman. Lan nu'mina terjemah dia, sekali-kali tidak kami akan beriman. Maksudnya, never ever, kami tak akan beriman. Itu maksudnya. Lan sekali-kali tidak, nu'mina kami akan beriman. Maksudnya, kami sekali-kali tidak akan beriman hatta sehinggalah. Okey. Nukta kami diberikan. Terjemah nukta kami diberikan. Misla seperti. Terjemah misla seperti. Apa yang. Utia telah diberikan. Rasulullah kepada Rasul Allah. Terjemah Rasulullah kepada Rasul Allah. Okey. Teruskan ayat baru. Kena berhenti kat situ sebab ada mim mikro pendek. Kena berhenti. Allah. Okey. A'lamu lebih mengetahui. Haisu di mana. Terjemah haisu di mana. Haisu ni kita terjemah di mana lah. Okey.
dalam bahasa Inggeris haisu ni kadang-kadang whatever, kadang-kadang whenever. Okey, sesiapa sahaja, di mana sahaja itu kita maksud di mana Allah Taala lebih mengetahui di mana yaj'alu dia meletakkan. Yaj'alu dia meletakkan, menjadikan, meletakkan semua boleh. Yaj'alu dia meletakkan, menjadikan risalatahu, risalahnya. Risalahnya. Maksudnya mesej yang dia nak sampaikan. Okey, terjemahkan dia Tuan Sofi ayat kita sekarang, ayat 124 ni. Dan apabila datang kepada mereka sesuatu ayat, mereka berkata, sekali-kali tidak kami akan beriman sehinggalah kami diberikan seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia meletakkan risalah-risalahnya. Okey, baik. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana pemuka-pemuka Quraisy berkata, antaranya Walid bin Mughirah. Dia ni pemuka Quraisy juga ni, kuat menentang Nabi ni. Dia kata, apa istimewa Muhammad sampai Allah pilih jadi Nabi? Kenapa dia yang Allah pilih jadi Nabi? Kita nahnu akbaru minhu sinnan wa amwalan. Kita nahnu akbaru minhu sinnan wa aktsaru minhu malan wa auladan. Mereka kata, kita ni dari segi umur lagi tua pada dia, Muhammad tu. Di segi harta benda kita lagi banyak pada dia. Di segi anak-anak pun kita lagi ramai pada dia. Jadi kenapa kalau Allah nak pilih Nabi di kalangan manusia, kenapa dia yang terpilih? Kenapa dia? Kenapa tak kita? Apa istimewa dia banding kita? Dari segi umur kita lagi tua. Dari segi harta kita lagi banyak. Dari segi anak-anak kita lagi ramai. Dari segi pengikut kita lagi ramai. So, kami tidak akan beriman dengan ayat dia bawa ke. Kalau dia ada mukjizat dia dapat tunjuk ke, kami tak akan terima. Sampailah kami pun nak dapat macam yang Rasul-Rasul sebelum ni dapat. Kenapa dia tak sebut Rasulullah? Ayat ni kalau kita tengok ayat dia, hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah. Kami tidak akan beriman kepada engkau sehinggalah kami diberikan apa yang telah diberikan kepada Rasul-Rasul sebelum kau. Bagaimana Nabi dulu ada mukjizat, ada kitab, dapat Taurat, dapat Injil, dapat Zabur. Kami pun nak juga. Kami nak mukjizat juga, baru kami nak beriman dengan kau. Kami nak dapat kitab untuk kami sendiri juga, baru nak beriman dengan kau. Ini kita kata sifat degil mereka. Jadi bagi mereka, mereka tak boleh terima yang Nabi itu lagi miskin pada mereka, lagi muda pada mereka, lagi kekurangan harta dan anak-anak pada mereka. Jadi sepatutnya kami lagi patut dapat. Tengok surah apa ya? Okey. Surah Allahumma salli ala Muhammad. Surah Al-Ahqaf. Tengok surah Al-Ahqaf. Tolong baca terjemah dia. Cik Nik Hana tolong baca surah Al-Ahqaf. Juzuk 26. Muka surat, Ustaz. Muka surat 503. Ayat 11. 503 ayat 11. Auzubillahi minasyaitanir. Dan orang kafir berkata kepada orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak layak mendahului kami beriman kepadanya. Tetapi kerana mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, iaitu Al-Quran, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama. Kata kalau Quran tu betul lah, baik. Memang isinya baik, isinya betul. Kita layak dapat dulu. Sebab kita lagi ramai pengikut, lagi ramai anak-anak, lagi banyak harta benda. Bukan mereka miskin-miskin tu. Kalau Quran ni betul baik, Allah bagi kat kita dulu. Sebab kita ni bagus dari segala segi. Dari segi harta, dari segi anak-anak, dari segi pangkat, dari segi ramai pengikut. Kita patut dapat dulu. Bukan dia. Bukan orang miskin tu. Bukan geng-geng miskin Nabi Muhammad tu. Ini tanggapan mereka.
Satu ayat lagi. Tengok muka surat 577. Tolong baca. Cik Nik Hana tolong baca 577. Ayat 52. Sekejap. Surah Al-Mudaththir. Page 577 ayat 52. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan setiap orang daripada mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Setiap orang yang menentang Nabi tu, dia kata kenapa dia je dapat kitab? Kenapa Muhammad je dapat kitab? Kenapa dia je dapat wahyu pada Allah? Kami nak juga. Apa kurang kami pada dia? Dia apa istimewa dia? Beritahu sikit apa istimewa dia. Harta kami banyak lagi. Anak-anak kami ramai lagi. Pengikut kami ramai lagi. Umur kami tua lagi. So kalau dia dapat, kenapa kami tak dapat? Jadi kami hanya akan beriman dengan dia, percaya dengan dia kalau kami dapat sebagaimana Nabi-Nabi sebelum ni dapat. Itu jahatnya orang musyrikin. Maka Allah Ta'ala jawab. Allah Ta'ala kata, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu lisalatah. Allah lebih mengetahui di mana patut dia meletakkan risalahnya. Maksudnya ialah, tafsiran ayat itu ialah, Allah lagi tahu kenapa dia pilih Muhammad tak pilih engkau. Allah Ta'ala lagi tahu kenapa tanggungjawab dia beri pada Muhammad tak beri pada engkau. Yang pilih Muhammad jadi Nabi bukan dia. Kalau Nabi pernah doa tak Nabi nak jadi Nabi sebelum jadi Nabi? Pernah tak? Nabi masa dia tak jadi Nabi lagi, umur 20-30. Ya Allah, pilihlah aku jadi Nabi, Ya Allah. Nabi Muhammad pernah doa. Nabi Muhammad pun tak pernah doa, tak pernah minta dia jadi Nabi. Sebab tu masa Jibril kali pertama datang bagi wahyu, dia balik menggigil. Cakap kat isteri dia, selimutkan aku, Nabi Muhammad. Dia pun asalnya tak sedia menerima wahyu. Jibril datang, Nabi Yusuf baca, dia kata, saya tak pandai baca. Kalau dia memang orang tergila-gila nak dapat pangkat Nabi Muhammad ni, Jibril datang, yes, tercapai hajat aku Allah boleh jadi Nabi. Tak. Dia pun tak tahu dia jadi Nabi. Sampai isteri dia Khadijah bawa dia jumpa Waraqah bin Naufal untuk tanya apa berlaku pada dia. Dia Allah Ta'ala kata, dia jadi Nabi tu aku yang pilih, bukan dia pilih sendiri. Aku pilih dia kerana aku tahu dia mampu, dia layak, dia berkebolehan untuk buat tugas ni. Sebab tu aku pilih dia. Jadi kamu yang dengki dengan dia, kenapa? Kamu dengki dengan dia, kamu tahu tak? Kamu sebenarnya cari pasal dengan aku sebab aku yang pilih dia. Tengok surah An-Nahli. Surah An-Nahli ya. Tolong baca Puan Asmah, boleh baca Puan Asmah? Saya tak pasti kenapa Puan Asmah suara bunyi sound putus-putus. Masa Tuan Sofi baca clear pula. Puan Asmah boleh tolong baca tak Puan Asmah? Surah An-Nahli ayat 2. Muka surat 267. 267 ayat 2 surah An-Nahli. Ayat berapa Ustaz? 2. Ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya dengan berfirman, iaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahawa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Okey, baik. Terima kasih Puan Asmah. Kali ni clear sikit suara dengar. Alhamdulillah. Okey, baik. Allah Ta'ala kata dalam ayat 2 surah An-Nahli ni, Allah menurunkan malaikat bawa Quran daripada perintah Allah untuk diberikan kepada siapa yang Allah Ta'ala mahu di kalangan hamba-hambanya. Maksudnya yang pilih Nabi itu terima wahyu, Allah. Malaikat tiada kuasa pun untuk tentukan siapa layak aku nak bagi pada siapa. Jibril kata aku pilih yang siapa nak bagi kat Mekah ni, bagi kat dia nak. Tak. Jibril pun tak tahu nak turunkan wahyu pada siapa. Jibril pun tak tahu nak bagi pada siapa. Allah perintahkan bagi pada Muhammad, barulah Jibril bagi pada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah tak pernah salah pilih Nabi. Tidak ada para Nabi yang lepaslah pilih Nabi, lepas 3-4 tahun buat hal. Kita manusia mungkin salah pilih. Kadang-kadang salah pilih pasangan hidup. Sebelum kahwin nampak baik, bagus. Lepas kahwin, Masya Allah. Perangai macam Hitler contohlah.
Sebab kita manusia biasa. Sebelum pilihan raya kita pilih pemimpin tu. Sebab dia janji nak buat hospital, dia janji nak buat tu, nak buat ni sebelum pilihan raya. Kita pilih dia. Tengok lepas pilihan raya hampir apa pun tak buat. Janji je lebih. Jadi kita sebagai manusia, tak tahu benda akan datang, kita boleh jadi salah pilih. Salah pilih pasangan hidup, salah pilih pemimpin. Okay. Kita boleh buat salah dalam pemilihan kita. Salah melabur. Ingat melabur tempat ni boleh untung, tak rugi. Kita boleh buat kesalahan. Manusia boleh buat kesalahan. Tapi Allah tak pernah salah dalam memilih para nabinya. Setiap nabi Allah Ta'ala pilih, Allah tahu nabi itu layak, nabi itu mampu, nabi itu berkebolehan untuk menjalankan tugasnya dengan baik sekali. Ya, Allah Ta'ala jawab senang dalam ayat kita sedang terjemah tadi. Allah Ta'ala kata, Allah lebih tahu di mana kepada siapa patut dia bagi risalahnya. Risalah tu maksudnya mesej yang Allah nak sampaikan. Okay, sebab tu saya beritahu tuan-tuan sebelum ni, orang Quraisy ada 3 masalah. Pertama akidah. Masalah pertama mereka akidah. Mereka tak terima yang Tuhan tu satu. Bagi mereka Tuhan tu banyak lagi selain Allah, akidah. Kedua masalah mereka ni risalah. Ayat kita sedang terjemah risalah. Apa maksud risalah? Mereka tak terima Nabi yang Allah Ta'ala utuskan. Mereka tak terima kuat yang Allah Ta'ala utuskan. Itu maksud risalah. Inilah. Allah Ta'ala kata, aku lagi tahu pada siapa layak aku turunkan kitab ni. Aku pilih dia, bukan pilih kau. Sebab aku tahu dia layak, kau tak layak. Aku tahu dia boleh buat kerja, kau tak boleh buat kerja. Sebab tu aku pilih dia. Jadi kau tak payahlah berangan nak juga kitab macam dia. Sebab aku tahu kau tak mampu. Itu risalah. Ketiga, masalah orang musyrikin ialah al-bi'sah, kebangkitan. Mereka tidak menerima adanya hari kebangkitan. Itu masalah orang musyrikin Mekah. Jelas ya? Jadi Allah Ta'ala nak jawab, kamu nak kitab macam dia juga sebab kamu rasa kamu lagi kaya. Kamu rasa kamu lagi banyak harta. Kamu rasa kamu lagi ramai pengikut. Tak. Allah pilih ada sebab-sebab tertentu. Sama juga hafal Quran. Kenapa anak aku tak dapat hafal, anak dia dapat hafal? Aku ustaz, isteri aku ustazah, ayah aku ustaz, mak aku ustaz. Jadi anak aku tu keturunan ustaz-ustaz, keturunan ustazah-ustazah. Kenapa anak aku tak dapat hafal, anak orang tu dapat hafal? Allah Ta'ala nak bagi orang hafal Quran. Allah Ta'ala tidak terikat dengan syarat-syarat. Allah Ta'ala nak bagi seorang tu hafal Quran. Allah Ta'ala tidak terikat dengan syarat-syarat. Allah Ta'ala kena tengok dulu. Okay, ayah dia hafiz Quran, mak dia guru mengaji, tok dia pelajar kolej Islam, nenek dia pelajar universiti Islam. Okay, dia layak dapat Quran. Tak, Allah Ta'ala tidak tertakluk dengan apa bersyarat pun. Allah Ta'ala tahu dia layak, dia mampu, dia boleh, Allah Ta'ala bagi. Bapak dia tak pernah belajar agama pun. Mak dia pun kerja tidak ada kaitan dengan agama pun. Tok nenek dia pun tak ada pernah belajar agama, sekolah agama sekali pun. Tapi kalau Allah nak bagi dia hafal Quran, boleh? Boleh. Ramai je anak orang awam yang mak ayah tidak ada background agama langsung boleh hafal Quran hari ni. Anak murid saya. Mak doktor, ayah cikgu. Tak ada kaitan dengan agama langsung. Pengajian mereka, pekerjaan mereka tidak ada nampak ke arah kaitan bina agama pun. Allah nak bagi ayat nak hafal Quran, boleh? Boleh. Ada mak yang pakai tudung pun tak sempurna. Maksud tak sempurna tu main balut-balut lebih kurang. Tapi anak hafal Quran, Masya Allah, boleh hafal dengan baik. Apa saya nak sampaikan? Allah nak bagi sesuatu, ilmu Al-Quran, Allah tidak tertakluk dengan mana-mana syarat. Aku kena bagi orang yang kaya saja. Aku kena bagi orang yang banyak harta saja. Aku nak bagi kena bagi pada orang yang keturunan beragama saja. Tak. Ramai je anak ustaz hantar sekolah tahfiz tak jadi hafiz, anak dia ramai je. Kerana apa? Allah dia nak bagi, dia tahu siapa layak, dia tahu siapa tak layak. Mungkin kita rasa aku ni ustaz. Bina aku ni ustazah. Okey, takkanlah aku tak boleh hafal Quran, tak. Quran, agama, wahyu milik Allah. Allah Ta'ala bagi pada siapa dia nak bagi. Para malaikat pun bukan semua dapat tugas turunkan wahyu pada Nabi. Ke semua malaikat boleh, ini aku pula lagi wahyu pada Nabi Muhammad, tak. Malaikat terpilih je yang Allah Ta'ala pilih untuk turunkan wahyu pada Nabi. Jibril lah. Bukannya semua malaikat berkelayakan untuk sampaikan wahyu pada Nabi, tak. Malaikat Jibril je. Okay, baik. Saya baca ayat kita sekarang. Apa ayat kita sekarang? Lupa dah mana ayat kita. Okay.
Dan apabila datang pada mereka sesuatu ayat atau satu tanda, mereka berkata, kami tidak akan beriman. Kami sekali-kali tidak akan beriman sehinggalah kami diberikan seperti mana apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia meletakkan risalah-risalahnya. Sa kelak, terjemah sa kelak. Yusibu akan menimpa. Yusibu akan menimpa. Alladzina orang-orang yang ajramu melakukan dosa. Ajramu melakukan dosa. Sagharun kehinaan. Sagharun kehinaan. Sagharun terjemah dia kehinaan indallah di sisi Allah. Wa dan azabun azab. Azabun azab. Syadidun yang dahsyat. Syadidun yang dahsyat. Bi dengan sebab. Bi dengan sebab. Ma apa yang kanu mereka selalu yamkurun melakukan tipu daya. Yamkurun melakukan tipu daya. Maksud tipu, boleh terjemah yamkurun ni plot lah macam ayat sebelum ni juga. Yamkurun melakukan tipu daya. Okey, baik, tolong terjemahkan dia Puan Zanaria. Terjemahkan Puan Zanaria. Bismillahirrahmanirrahim. Telah akan menimpa orang-orang yang melakukan dosa, kehinaan di sisi Allah dan azab yang dahsyat dengan sebab apa yang mereka selalu melakukan. Okey, baik. Orang yang tak nak terima kenabian Nabi Muhammad ni, mereka rasa mereka lagi layak sebab lagi kaya, lagi banyak anak, lagi tua, lagi banyak harta. Sehingga kan mereka pernah kata, dalam macam Puan Zanaria surah Sabah. Tengok surah Sabah. Surah Sabah. Sekejap ya, cari surah Sabah ni. Dalam kabut. Muka surat 432. Tolong baca Puan Zanaria 432 ayat 35. Dan mereka berkata lagi, kami lebih banyak harta benda dan anak pinak, dan kami tidak akan disiksa. Dengan penuh bangga, dengan penuh perasaan sombong, kami lagi ramai anak-anak. Kami lagi ramai anak-anak. Okey? Kami Kami lagi ramai anak. Kami lagi banyak harta. Takkanlah orang macam kami kena azab. Takkanlah orang macam kami kena azab. Itu kata-kata mereka. Maka Allah Ta'ala kata, yang menentang kau tuhai Muhammad, walaupun mereka rasa mereka kaya. Yang menentang kau tuhai Muhammad, walaupun mereka rasa mereka ramai anak, Allah Ta'ala akan timpakan kepada mereka kehinaan pada hari kiamat. Yang ramai anak, banyak harta, bangga sangat sampai tak nak beriman dengan kau tu, Allah Ta'ala akan menimpakan kepada mereka kehinaan pada hari kiamat. Okay, baik, saya lupa satu ayat lagi tadi. Tolong buka surah Zukhruf. Tuan Haji Syarif boleh tak buka surah Zukhruf ayat 31-32. Surah Zukhruf ayat 31-32. Ayat ni nak ceritakan bahawasanya orang musyrikin anggap mereka lagi layak terima kenabian, terima Quran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 491. Ayat 31. Betul lah macam ayat 31. Page 4 ayat 31. 491 ayat berapa Ustaz? 31. 32 sikit. 32 sikit. 31 dengan 32 sikit. Tak apa, 31 32 macam lebih tak apa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh dari salah satu dua negeri ini, Mekah dan Taif? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, beberapa darajat, agar sebahagian mereka dapat memanfaatkan sebahagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Okey, orang Mekah tanya, kenapa Allah pilih si miskin tu jadi Nabi?
Kenapa Allah Ta'ala tak turunkan Quran ni kepada seorang lelaki yang kaya antara dua kampung ni? Kat Mekah ramai orang kaya, kat Taif ramai kaya-kaya. Kat Mekah ramai orang kaya, kat Taif ramai orang kaya. Tak silap saya, kalau kat istana-istana dulu, dia panggil orang kaya kan. Ada satu pangkat tu, orang kaya negeri ke, orang kaya negara ke, tak ingat dah. Tuan-tuan ingat tak? Sekarang ni dalam pangkat-pangkat menteri kat Malaysia ni tak ada lah. Tapi kat istana-istana dulu, ada satu pangkat orang kaya. Dia panggil apa Istana punya pangkat-pangkat. Dia panggil orang kaya negeri ke, orang kaya daerah ke. Saya tak ingat dah. Tapi memang ada. Zaman-zaman Kesultanan Melayu dulu, antara pangkat-pangkat tu, penasihat lah, inilah. Salah seorangnya, orang kaya. Salah satu pangkat tu orang kaya. Jadi, mereka kata, kenapa Allah tak pilih orang kaya jadi Nabi? Pilih si miskin tu jadi Nabi. Allah Ta'ala tanya, yang tukar-tukar bagi rahmat tu engkau ke aku? Yang tukar bagi rahmat ni ke aku? Aku tahulah siapa layak tak layak. Orang kaya-kaya tu aku bagi, dia kaya, sepatutnya dia guna kekayaan dia untuk beri manfaat pada orang lain. Tapi mereka menggunakan kekayaan mereka tu untuk menyombongkan diri mereka. Okey, tengok surah Ghafir. Jadi Allah Ta'ala kata, orang yang menentang Nabi Muhammad dengan beranggapan aku lagi kaya pada dia, aku lagi banyak harta pada dia, aku lagi macam-macam lah, maka Allah Ta'ala ke akhirat nanti dia akan masuk api neraka dalam keadaan hina. Tolong buka surah Ghafir ayat 60. Tolong baca Puan Ina. Surah Ghafir ayat 60 muka surat 473. Sorry. 474. 174. Ayat 60. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya, orang-orang yang sombong tidak mahu menyembahku akan masuk neraka, Jahanam dalam keadaan hina dina. Nampak? Orang yang paling kuat menentang Allah dan Nabi kat dunia ni, mereka lah yang paling masuk syurga dalam keadaan hina sekali. Orang kafir semua masuk syurga pula dah. Masuk neraka. Orang kafir semua masuk neraka. Orang kafir semua masuk neraka. Tapi di kalangan ahli neraka yang masuk neraka tu, yang paling hina sekali adalah pembesar-pembesar yang menentang Nabi SAW. Dulu kat dunia dia berada di atas tilam-tilam yang empuk, di atas singgah-sana yang cantik mahal kat dunia dulu. Sekarang dia dibakar bersama orang-orang biasa, bersama hamba-hamba abdi, bersama kuli-kuli yang kafir. Kehinaan untuk mereka. Allah Ta'ala kata, mereka rasa mereka besar kat dunia ni. Allah Ta'ala kata, sayusi. Okay, tengok ayat kita hari ni, saya lupa nak terangkan. Sayusi tu, apa terjemah sah kelak? Sah tu kelak kan? Terjemah sah kelak. Sayusi maksudnya kelak akan menimpa orang-orang yang berdosa tu kehinaan di sisi Allah. Masa Nabi kat Mekah, pembesar-besar bangga diri, rasa kuat, rasa sombong, rasa hebat. Selepas Nabi hijrah ke Madinah 2 tahun, berlaku perangan Badar, pembesar-pembesar antaranya Abu Jahal, mati bodoh kat Badar. Hina tak? Hina lah. Mereka keluar pergi perang Badar, berapa orang? 1000 orang. Lawan orang Islam, 313. Tapi kalah yang 1000 tu. Tak hina? Hina. Kalau saya bertumbuk, bergaduh dengan orang sebaya dengan saya, sama baya, sama berat, sama saiz, sama tinggi, contohlah, okay, sama kategori, lightweight ke heavyweight, sama kategori, saya kalah, tak malu sangat, tak jatuhkan maruah martabat saya sangat, sebab saya kalah dengan orang yang sama padan dengan saya, sama kekuatan dengan saya. Tapi kalau saya bergaduh budak tadika, tahu budak tadika 6 tahun, budak tu dah tadika, saya umur 30 lebih, bergaduh dengan dia, saya kalah. Tak logik lah budak tadika. Katakanlah budak sekolah rendah, darjah 6. Saya gaduh dengan budak darjah 6. Saya kalah. Bayangkan, saya kalah kepada budak darjah 6. Tak ke malu? Seminggu tak keluar rumah. Malu nak tanya muka kat orang. Sebab kalah dengan budak darjah 6. Contoh. Macam tu juga orang Quraisy, bangga diri, rasa kuat, rasa hebat. Confirm boleh menang. Tiba-tiba dah lah ramai mereka. Kelengkapan senjata cukup. Berlawan dengan sahabat Nabi 313 je. Mereka 3 kali ganda lagi banyak. Tapi kalah. Allah Ta'ala kata, kamu yang sekarang sombong, sekejap je lagi, sikit je lagi, kamu akan dapat kehinaan di sisi Allah Ta'ala. Itu je masa. Kalau sofa lambat lagi lah. Jadi kenapa Allah Ta'ala kata, beberapa tahun je lagi lepas ni, kamu akan dapat kehinaan di sisi Allah, ke akhirat tak kalah, azab yang sangat teruk.
Bahkan kalau orang kafir menentang Nabi hari ni, sekarang dia mati. Petang sekarang dia mati. Petang sekarang dia dah menghadapi kehinaan di sisi Allah dalam kubur. Dia takkan dimuliakan langsung dalam patut sampai bila-bila, sampai dia mati. Nauzubillah min zalik. Okey, baik, dua ayat ni. Fa maka muka surat 144. Fa maka man siapa yang yuridillah mahu oleh Allah. Fa maka man siapa yang yuridi mahu Allahu oleh Allah. An untuk yahdiyahu memberi petunjuk kepadanya. Yahdiyahu memberi petunjuk kepadanya. Yashrah dia akan melapangkan. Yashrah dia akan melapangkan. Yashrah dia akan melapangkan. Dia tu Allah lah. Sadrahu dadanya. Sadrahu dadanya. Maksudnya hatinya lah. Sama tak kisah. Dada ke hati ke dua boleh. Li untuk al-Islam. Al-Islam. Wa dan man siapa yang yurid dia mahu. Yurid dia mahu. Maksudnya Allah mahu an untuk yudillahu menyesatkannya. Yudillahu menyesatkannya. Siapa yang Allah Ta'ala menyesatkannya? Yaj'al dia akan menjadikan. Yaj'al dia akan menjadikan. Okey. Sadrahu dadanya. Sadrahu dadanya. Okey. Dayiqan sempit. Dayiqan sempit. Terjemah dayiqan sempit. Harajan sesak. Harajan sesak. Sesak dada, sempit dada. Tulis dalam bracket untuk menerima Islam. Untuk menerima Islam. Okey. Ka'annama seolah-olah. Ka'annama seolah-olah. Yas'adu dia sedang naik. Yas'adu dia sedang naik. He is climbing up. Dia terjemah. Yas'adu dia sedang naik. Fi ke. Terjemah fi tu ke. Tak terjemah dalam. Terjemah ke. As-sama langit. As-sama langit. Tolong terjemahkan ni Tuan Sofi. Ayat 125 ni. Maka siapa yang mahu oleh Allah untuk akan memberi petunjuk kepadanya, dia akan melapangkan dadanya untuk Islam. Dan siapa yang dia mahu untuk dia menyesatkannya, dia akan menjadikan dadanya sempit. Sesak seolah-olah dia sedang naik ke langit. Okey, baik. Masalahnya orang tu nak dapat hidayah ataupun tak nak dapat hidayah di tangan Allah. Orang yang Allah nak bagi dia hidayah, tak payah tunjuk mukjizat. Tak payah Nabi cakap banyak. Nabi cakap sekali terus terima hidayah pada Allah Ta'ala. Sebab Allah dah lapangkan dada dia untuk terima agama Islam. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia hidayah, Allah Ta'ala akan lapangkan dada dia. Walaupun sebelum ni dia musuhi Nabi, benci Nabi, nak bunuh Nabi. Contoh Umar radhiyallahu anhu. Sebelum dia masuk Islam, dia tu orang paling kuat menentang Nabi sampai jadi sanggup jadi volunteer nak bunuh Nabi. Tapi Allah Ta'ala lapangkan dada dia, akhirnya terima juga Islam. Okey? Ramai lagi macam tu. Tapi siapa yang Allah Ta'ala nak sesatkan dia? Maksudnya Allah Ta'ala nak jadikan dia orang yang sesat. Dia ni, bila diajak kepada Islam, dia punya masalah sesak dada, sesak nafas, macam orang naik ke langit. Baik. Dulu saya tak faham ayat ni. Saya ingat orang naik kat langit, okay, lagi tinggi, lagi gayat, lagi takut nak jatuh. Tu saya faham. Rupa-rupanya salah faham. Ayat ni nak cerita tentang sains. Sains ni, nak beritahu dalam ilmu sains, kita duduk kat bawah ni, kadar udara kita cukup. Bila kita naik atas lagi tinggi, kadar udara tu berkurangan. Nipis berkurangan.
Sebab tu orang naik gunung Everest, dia bawa oksigen kan. Orang panjat gunung Everest, dia bawa oksigen. Kenapa? Bukan kalau luar negara, bukan luar bumi pun dalam bumi lagi. Kerana oksigen ke atas tu, makin tinggi, makin kurang, makin tinggi, makin kurang oksigen ke atas tu. Sebab tu orang naik gunung Everest, dia kena bawa oksigen. Sebab udara bukan udara, oksigen ke atas tu kurang. Jadi kita, makin tinggi kita naik ke langit, makin kurang kadar oksigen. Makin kurang kadar oksigen. Jadi makin tinggi kita naik, kita akan rasa makin lemas. Makin lemas. Masa saya mengajar ayat ni dekat Subang Jaya, dan seorang hamba Allah dia kata, Ustaz, ada orang-orang yang dia duduk dekat kawasan tanah tinggi, orang-orang pendalaman, belah-belah Pakistan ke mana, memang negara kampung dia belah-belah tinggi. Maksudnya atas-atas bukit. Atas-atas bukit tu, bukit tinggi, kampung dia, rumah dia. Dia orang macam ni, kalau dia tak pernah pergi kat bandar biasa, tanah biasa rendah tu macam kita ni, kalau dia tak pernah pergi, mula-mula dia pergi, dia akan rasa macam lemas. Dia akan rasa macam lemas. Apa yang lemas? Lemas kerana oksigen terlalu banyak. Kita tak ada perasaan macam tu kan. Kita punya tanah-tanah yang tak tinggi. Jadi kita sedut oksigen yang biasalah. Orang-orang yang duduk kawasan pegunungan tinggi-tinggi, rumah dia, kampung dia, kawasan tu oksigen tak banyak macam kita kat bawah ni. Jadi bila mereka turun ke bawah, sekali-sekala mereka akan rasa lemas dalam oksigen. Mula-mula tu tak stabil mereka. Dah lama baru okey macam kita. Apa nak beritahu? Ni sains ni sebenarnya. Ni, Quran cerita pasal sains ni. Zaman Nabi dengan sahabat, mana ada orang pernah naik ke langit? Mana ada orang pernah naik ke langit? Mana ada teknologi nak bawa orang naik ke langit? Tapi Quran dah cakap awal-awal, orang ni bila dia naik ke langit, bukan gayat, tu yang saya salah faham. Bila naik ke langit, kadar oksigen makin kurang, maka dia punya pernafasan dia sesak. Macam kita menyelam dalam air, tak ada oksigen, macam mana perasaan dia sesak. Macam tu juga orang yang naik ke atas, oksigen makin kurang, ada rasa sempit. Tak boleh nak bernafas, oksigen tak ada, tak cukup. Itu kalau tengok cerita Everest, ada cerita Everest. Tarik kat Google ke, kat YouTube ke, tajuk movie tu Everest. Tengok je lah cerita tu. Bagus cerita tu. Dia nak cerita bahawasanya dalam cerita tu, mereka naik gunung Everest bawa oksigen. Macam kita mana oksigen dalam sungai, dalam air, dalam laut. Mereka oksigen juga. Kerana apa? Oksigen kat atas tu kurang. Jadi, orang yang Allah Ta'ala tak nak bagi hidayah pada dia kerana keras hati dia degil, Allah kata dia ni punya tak nak terima Islam, punya tak nak terima ayat-ayat Allah. Mereka punya susah nak terima tu bagaikan orang sedang naik ke langit. Jadi, ayat ni nak ajar kita bahawasanya apa dia? Orang yang masuk Islam, apa saja alasan. Hari ni ada orang masuk Islam sebab nak kahwin. Dia agama lain, tapi nak kahwin dengan lelaki Melayu Islam, dia masuk agama Islam. Kita pun kata, tak ikhlas lah tu. Kita kata tak ikhlas lah tu. Nak masuk Islam sebab nak kahwin. Mulut jahat kita kata. Ada orang bukan Islam kat Malaysia ni. Dia tahu kalau masuk Islam dapat zakat. Dapat bantuan dapur. Dia masuk Islam lah sebab dia nak zakat, nak bantuan dapur. Kita pun kata dia tak ikhlas. Tuan-tuan dan perempuan. Kita yang dah lama Islam ni pun tak ikhlas lagi. Kita yang dah lama Islam ni pun belum dapat hakikat ikhlas lagi. Tiba-tiba orang tu nak masuk Islam, kita nak suruh dia ikhlas. Tak pelik ke? Tak pelik ke? Kita dalam Islam ni pun kita kadang-kadang tak dapat hakikat ikhlas lagi. Kita kadang-kadang buat sesuatu kerana sesuatu. Maksudnya kita kena buat sesuatu kerana Allah. Tapi kita dalam Islam ni pun kadang-kadang buat sesuatu kerana sesuatu. Dia ada puluh-puluh tahun Islam. Tiba-tiba ada orang nak masuk Islam, kita kata tak ikhlas sebab nak kahwin. Ada orang yang dia sayang agama dia. Contoh orang kat Malaysia ada orang Sing. Ada orang agama Sing ni. Kapal Sing. Macam-macam Sing lagi lah. Dia sangat kuat pegang agama dia. Bercinta punya lama dengan lelaki Melayu Islam. Lelaki tu kata nak kahwin dengan saya, masuk Islam. Dia kata sorry lah, I sanggup hilang you, I sanggup putus dengan you, I sanggup lupakan you, tapi I tak sanggup tinggal agama I. Ada? Laku macam ni. Kerana apa? Allah tak buka dada dia, Allah tak buka hati dia terima Islam. Dia sanggup korbankan perasaan cinta dia, tak sanggup dia tinggalkan agama dia. Ada berlaku kat Malaysia. Tapi setengah orang tu dia Buddha ke sebelum ni, dia Kristian ke kat Malaysia ni. Saya bagi contoh Malaysia je lah. Luar negara pun sama juga. Atas alasan nak kahwin, dia masuk Islam. Dia ada agama sebelum ni, tapi dia tak kisah pun tinggal agama dia. Kerana apa? Hakikatnya ayat ni lah. Hakikatnya ayat ni. Allah dah lapangkan dari dia terima Islam. Walaupun nampak dia masuk sebab nak duit.
walaupun dia nampak sebab nak kahwin. Ada orang yang dia miskin, dia tahu kalau masuk Islam dapat zakat daripada Jabatan Agama Zakat Selangor. Dapat zakat 500, dapat bantuan dapur lagi 300 sebulan. Banyak je lah jimat tu. Tapi dia sanggup lapar, sanggup tak cukup duit, dia tak sanggup tinggalkan agama dia. Ada orang macam tu? Tak apalah aku tak dapat 500 sebulan pun. Tak apalah aku tak dapat barang-barang dapur pun. Aku takkan tinggalkan agama lama aku. Maksudnya orang macam ni, Allah Ta'ala sempitkan dada dia, Allah Ta'ala sesakkan dada dia untuk menerima agama Islam. Bagi dia, bagi orang macam ni, kalau masuk Islam macam sesak rafah naik ke langit. Sebab tu, penting kita adalah sifat lapang dada ni. Orang yang tadi sifat lapang dada, walaupun dia dah Islam, dia tak boleh terima kesalahan dia walaupun orang tegur dia salah. Semua orang cakap dia salah. Tapi kerana dia tidak ada sifat berlapang dada, dia tak mengaku dia salah. Sebab dia ada sifat berlapang dada. Itu penting. Antara amalan nak dapat lapang dada ni, ulama kata banyak-banyak baca surah Alam Nashrah. Apa terjemah Alam Nashrah juz amma tu? Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Saya boleh muzakarah surah ni dengan 2-3 orang sahabat. Saya disuruh mengajar tadabbur surah ni. Antara yang saya dapat ialah kita ni kalau banyak sangat masalah, banyak sangat kerisauan, banyak sangat hutang, banyak sangat problem, dada tu rasa sesak. Bukan tempat tak cukup nafas. Masalah bertimbun-timbun, masuk fikir rasa sesak dada. Nak pecah kepala otak, dada serabut. Maka amalkanlah surah Alam Nashrah banyak kali. Lepas sembahyang baca 10 kali, nak tidur baca 10 kali. Banyak-banyak bukan hadis Nabi ajar macam tu. Dia kata amalkan banyak-banyak surah Alam Nashrah, Allah Ta'ala akan lapangkan dada kita. Masalah, pening kepala, serabut, fikir, risau sangat, sedih sangat, kecewa sangat, macam-macam lah masalah kita kan. Baca banyak-banyak Alam Nashrah, Allah Ta'ala akan lapangkan dada kita. Nak ceritanya dalam ayat ni, orang kafir. Kalau Allah Ta'ala lapangkan dada dia, dia nak masuk Islam sungguh-sungguh, Allah lapangkan dada dia, senang terima Islam. Kalau Allah Ta'ala tak lapangkan dada dia, minta macam-macam ni. Minta nak dapat wahyu lah. Minta suruh Nabi buat Bukit Safa jadi emas lah. Kalau Nabi dapat buat pun, mereka tak akan beriman juga. Sebab bagi mereka masuk Islam, macam orang naik ke langit, sesak dada, sesak nafas. Okay, baik, seterusnya. Habis ayat ni, 2 ayat lagi. Kazalika seperti itulah. Yaj'alu menjadikan. Allahu oleh Allah. Ar-rijsa azab. Ar-rijsa azab. Ar-rijsa ni adalah azab yang tak nampak. Ala kepada alladzina orang-orang yang tidak yu'minun beriman. Terjemahkan dia. Cik Nik Hana kalau terjemahkan. Ya. Auzubillah minasyaitanirrajim. Semua ke Ustaz? Apa dia? Semua. Bukan. Kazalika tu. Tadi langit kan? Jadi berhenti langit. Sambung lepas langit tu. Seperti itu. Seperti auzubillah minasyaitanirrajim. Seperti itulah dijadikan oleh Allah azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi, orang yang depan dia ada Nabi. Orang yang depan dia ada Rasulullah. Orang yang depan dia ada seorang yang Quran turun pada dia. Itu Nabi Muhammad SAW. Tapi masih tidak dapat hidayah. Masih tak boleh masuk Islam. Orang tu sebenarnya di dalam sengsara kat dunia ni, kat akhirat sengsara juga. Jadi azab bagi seseorang adalah tak boleh terima kebenaran. Walaupun dia baik, walaupun dia jujur, walaupun dia amanah, walaupun dia orang kata dia macam-macam lah kebaikan dia, tapi bila dia tidak beriman dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan Allah, maka sebenarnya hati dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita, tu cerita orang kafir lah. Kita pun, kita selalu dengar ceramah ustaz. Selalu dengar ceramah kat YouTube. Selalu dengar nasihat kawan-kawan. Selalu dengar khutbah hari Jumaat. Tapi bila mana khutbah tu menyebabkan kita masih lagi tak boleh berubah kepada arah lebih baik, hati kita sebenarnya dalam musibah malapetaka. Orang kafir ni musibah dia duduk depan Nabi, dengar Nabi cakap tak boleh beriman dengan Nabi, tu musibah untuk orang kafir. Kita orang Islam sekarang, Nabi dah tak ada lah. Tapi dengar ceramah, dengar khutbah, dengar nasihat-nasihat tak boleh berubah lagi, maka sebenarnya hati kita sedang ditimpa musibah. Orang kafir anggap, okey, orang kafir dia anggap
Bila tak kena musibah, orang kafir dia anggap azab tu bila dapat musibah, bila dapat bencana pada Allah baru azab. Tak. Sebenarnya hati kamu susah nak beriman tu pun azab untuk kamu. Orang yang dibuat salah, orang yang buat salah, dia tak rasa bersalah sebab Allah tak bagi dia azab. Orang dia buat dosa, dia zina, dia tak semayang, dia mencuri benda haram, dia tak kena musibah pun Allah bagi dia sihat je. Tak kena darah tinggi, sakit jantung, tak kena pun. Jadi dia rasa dia okey, tak ada apa-apa. Sebenarnya, perasaan dia okey, tak ada apa-apa, itulah azab untuk dia. Kita kan kita semayang. Contoh, saya bagi contoh. Na'udzubillah min zalik. Kita semayang, malam minggu minum arak judi kat Genting Highland. Tapi hidup okey je. Tak kena musibah, tak kena azab, bisnes jadi, sakit, tak apa tak. Dia kita rasa okey. Tak ada maksiat kita buat. Sebenarnya, rasa okey kita terhadap maksiat yang kita buat tu, itulah azab untuk kita. Okey? Jangan fikir azab ni, bila kena accident, tak cukup duit, tak cukup makan, sakit darah tinggi, sakit jantung, sakit migraine, tu je azab. Tak. Bila kamu tak rasa menyesal, tak rasa bersalah, tak rasa berdosa buat maksiat, itu azab untuk kamu sebenarnya. Itu azab untuk kamu sebenarnya. Jadi orang kafir yang tak masuk Islam tu, orang kafir yang tak masuk Islam, walau tengok Nabi, walaupun depan Nabi, dengar Nabi sampaikan hadis live. Kita ini dengar hadis Nabi daripada mulut ke mulut. Dah berapa mulut baru sampai kat kita hadis Nabi. Mereka ni dengar Nabi punya hadis live depan mata Nabi. Depan mata mereka. Live dengar masuk telinga mereka. Tapi mereka tak masuk Islam lagi. Itulah azab untuk mereka. Nabi sebut, Tuba liman amanabi wa yarani. Tuba liman yarani wa amanabi. Beruntunglah, berbahagialah orang yang melihat aku dan beriman dengan aku. Nabi kata lagi, summa tuba liman amanabi wa lam yarani. Nabi kata beruntung sangat untuk orang yang beriman dengan aku sedangkan tak pernah tengok aku. Kita tak pernah tengok Nabi tapi boleh beriman dengan Nabi. Yang celaka dan malangnya ialah orang tengok Nabi, duduk depan Nabi, dengar Nabi cakap live, tak boleh beriman lagi dengan Nabi. Itu azab sebenarnya untuk mereka. Boleh? Satu ayat lagi. Okey. Wa dan haza inilah siratu jalan Rabbika Tuhanmu. Mustaqiman yang lurus. Qad sesungguhnya fassalna kami telah terangkan al-ayat, ayat-ayat li bagi kaum yang yazakkarun mengambil pengajaran. Yazakkarun mengambil pengajaran, boleh mengambil peringatan pun boleh, dua-dua boleh. Yazakkarun mengambil peringatan ataupun mengambil pengajaran. Last ayat kita hari ini, terjemahkan dia Tu Haji Syahril. Yuk, terjemahkan Tu Haji Syahril. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak dapat dan jalan Tuhanmu. Dan inilah jalan Tuhan. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Sesungguhnya kami telah terangkan ayat-ayat bagi kaum yang mengambil pengajaran. Okey, baik. Allah Ta'ala kata, inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Jalan Islam yang mana orang tu berlapang dada untuk terima Islam. Walaupun orang tak suka dia. Orang masuk Islam hari ni. Kat Malaysia ni. Ustaz Fidah orang cerita. Ada mu'alam-mu'alam yang masuk Islam. Okey. Keluarga dia benci. Mak dia benci. Dia benci. Tapi oleh kerana Allah lapangkan dada dia sanggup dibenci oleh orang lain untuk menerima Islam. Maka Allah kata inilah jalan yang lurus. Jalan ini, jalan ini dipilih orang-orang yang kami buka dada dia untuk terima Islam. Walaupun orang benci tak suka dia, tapi dia sanggup juga untuk terima Islam. Sebab apa? Sebab Allah dah lapangkan dada dia. Allah lapangkan dada. Bila Allah lapangkan dada, orang nak cakap apa pun tak kisah. Okey, bila Allah tak lapangkan dada, ada orang tak nak masuk Islam sebab apa? Takut mak benci, ayah benci. Takut macam-macam takut lah. Sebenarnya Allah tak buka hati dia untuk terima Islam. Jadi Allah tak kata jalan Islam ialah jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Dan Allah tak kata hujung tu, kami dah terangkan banyak kali dah dalam Quran ayat-ayat tentang benarnya Islam, ayat-ayat tentang benarnya Nabi, ayat-ayat tentang benarnya Al-Quran. Tetapi yang dapat ambil, ayat-ayat tersebut, hadis-hadis tersebut
bermanfaat bagi kaum yang nak ambil pengajaran saja. Orang yang tak nak ambil pengajaran, dia suka dengar ayat Quran. Dia suka dengar hadis Nabi SAW. Tapi dia tidak mahu ambil pengajaran, maka dengar tu sedap kat telinga je lah. Sedap kat telinga dengar ceramah tadi. Sedap kat telinga dengar hadis Nabi tadi. Sedap kat telinga dengar ceramah dalam radio yang YouTube. Tapi tidak ada sifat nak ambil pengajaran, maka mereka tak akan dapat manfaat daripada hadis dan Quran tadi. Sama macam orang kafir depan Nabi SAW. Mereka tengok Nabi live, dengar Nabi live, tapi mereka tak ambil manfaat langsung sebab mereka tak jadikan nasihat-nasihat Nabi itu sebagai pengajaran, lesson, peringatan untuk mereka. Boleh? Okey, baik. Kita berhenti sini dulu. Minggu depan cuti ya. Minggu depan saya balik kampung hari Rabu. Jadi minggu depan tak ada kelas lah. Cuti Raya Haji. Kita akan sambung hari Rabu satu lagi insya-Allah. Jadi minggu depan, hari Rabu malam tak ada kelas. Kita akan sambung balik hari Rabu satu lagi. Boleh insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak Puan Ena, host kita yang setiap minggu menghostkan kelas kita ni. Mudah-mudahan nanti kita jumpa balik di section 26 insya-Allah. Saya baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih banyak semua. Minta maaf salah silap kalau ada. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz.